kelebihan hari Arafah. Oleh tu hari Arafah, setengah-setengah tu duk jadi keliru, ada lagi sengerut telefon saya lah. Dia kata, babo hari ni kita nak puasa Arafah boleh ke tak babo? Pasal dia kata di Mekah wukuf hari ni. Tengoknya jadi tu dah. Masya Allah. Oleh itulah kita semua di antara peminat saya khususnya dan semua ada dengar ni, kita kena ambil di antara dobit dan peta-peta apa makna hari Arafah. Hari Arafah tak hari gapo? Hari Arafah makna hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Ada hari ke-8 apa hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah makna hari yang ahli hujat pakat berakat, siap sedia bekal, berjalan musafir nak pergi daripada Arafah. Dia hari Tarwiyah. Nama ya balah tu. Nama ya balah tu. Ada pada hari Arafah, nama hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah, namanya hari Arafah. Tu dia. Bagi yang mengerjakan haji, maka tengok di antaranya ketua negeri dia menentu hari wukuf tu bila. Maka nak menentu tak menentu yang mengikut keadaan sabit dengan kelihatan anak bulan. Maka lihat anak bulan nak sabit 1, 2, 3 yang kena melalui 1 hari bulan. Maka nak sabit 1 hari bulan 2 cara. Emun dengan hisab, emun dengan ru'yah. Emun dengan hisab, cara ilmu hisab, cara falakiyah. Dan lagi pula kena tengok anak bulan. Maka nak tengok, dia kena tengok hari yang ke-29 malam ke-30 tu. Kama dia culara menteri istiar so tengok anak bulan. Pada hari tu. Tak silap saya hari hak. Tak silap saya so tengok hari malam hak apa. Kalau tak nampak tetap hari senang, tak silap balas tu lah. Kama dia jadi jaong tengok tak nampak. Anak bulan ada ke tak? Anak bulan tu ada lah. Tapi tak ada arah. Kalau mengikut mungkin nampak. Tapi tak nampak kerana jaong. Maka bila tak nampak, tak sabit lah. Bila sehari tu 1 hari bulan. Bila tak sabit, di antaranya hari yang kedua. Dia panggil fa'akmilul iddata. Maka sepenuhlah bilangnya cukup 30. Kerana kita ada berdasar dengan hari bulan Qamariyah, bukan Syamsiyah. Kemudian cula sudah perakat kata bahawa sudah istihar 1 hari bulan, hari bergiye. Maka bulan di situ, bila hari tu, bulan 1, 2, 3, 4 dan sampai ke hari ni. Hari ni hari yang ke-8, panggil hari Tarwiyah. Maka sunat juga puasa hari ni. Kalau nak puasanya. Kalau mengikut cara sunat puasa tutupnya 1 hari bulan Zulhijjah lagi dah. Adapun esok hari Selasa dikatakan hari Arafah kerana bertelan dengan hari ke-9 daripada Zulhijjah yang mengikut di antara kelihatan anak bulan kita bersenya begitu. Kemudian bila tibanya hari ke-9 maka digelar kata hari Arafah. Kemudian hari Arafah tu bagi kita orang tak boleh buat haji tak siapa. Orang buat haji je lah memang yang kerja tak bergaduh kau buat haji kira nak bukuh nu dah tak sunat beri dia puasa. Bagi kita yang tidak ada kemungkinan nak pergi buat haji, khususnya pada masa sekarang susah nak pergi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita mengada satu ibadat itulah puasa. Pasal tak ada dah di antara ibadat yang paling hebat pahala besar puasa. Kerana Tuhan disebut saya kata tak ada dah di antara amalan yang terbih di antaranya hebat ialah puasa. Pasal ambulah sebagai nak sanggup jamin di antara balasannya. Dengan sebab itulah kelebihan hari Arafah ni sabit di antaranya hadis Jabir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata afdalul ayyam yaumu Arafah. Selebih-lebih hari ialah hari Arafah. Jadi khilaf ulama menentu hari ni. Tapi tak apa dah kita pada hadis ni isbat di atas bahawa kelebihan hari semua tu hari Arafah. Hadis riwayat Ibn Hibban. Dan satu lagi pula datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma min yaumin
Tengok Nabi kata tu. Nabi kata ma min yaumin afdala indallah min yaumi Arafah. Mana tak ada lah hari yang terbih di sisi Allah pada Arafah melainkan Arafah. Tak ada lah hari yang terbih pada Arafah melainkan Arafah. Pasal dan buat hari sebab pula yanzilullahu ta'ala ila sama'i dunia. Turun Allah Ta'ala kepada langit dunia. Ini sudah berlaku ni. Ini salah satu pada hadis mutasyabihat. Dia kena kita turun kalau kita mengikut cara aqidah orang salaf orang 300 tahun. Yanzilu mana yanzilu nuzulan yaliku bihi lillahi ta'ala. Turun sebagai tu dia layak dengan Allah Ta'ala. Apa makna turun? Hakikat turun serah kepada Allah. Tu apa aqidah salah. Ada aqidah khalaf 300 tu orang 300 turun hari ni. Yanzilullah mana yanzilu malaikatullah atau yanzilu rahmatullah. Tengok. Atau yanzilu amrullah. Tengok tu. Ini ulama sudah buat balas tu. Bilanya begitu maka dapat megah di ahli bumi oleh ahli langit serenuk. Tengok apa? Para malaikat pakat turun belakang. Tu dia deh. Oleh tu dia kata begitunya lebih. Dan satu lagi Arafah lebih tak lebih sehingga ulama dia mutafsirkan pada ayat atau pada Quran wa syahidin wa masyhud. Kata syahidin hari mana? Wa masyhud hari mana? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Abi Hurairah katana annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala katanya al-yaumul mau'ud yaumul qiyam. Tengok. Hari kiamat dia gelar hari mau'ud, hari yang dibuat janji nak balas baik, balas jahat. Wal yaumul mashhud, hari yang disaksikan yaumul Arafah. Wasyahid ni wal yaumul syahid yaumul Jumaah. Tengok hari Jumaah hari saksi. Tengok tu. Tu riwayat Imam Tirmizi itu di antara hadis. Dan di antara pada hadis lagi pada ayat lagi dia katanya wasyaf'i wal witr. Tengok. Maka hari al-witri itu datang pada Ibn Abbas dia kata asy-syaf'u yaumul adha wal witr yaumul Arafah. Oleh tu cukup agak kata kelebihan hari hak dikata di antaranya hari Arafah hari yang sangat begitu di antaranya lebih. Lepas tu di antara ada lagi ulama mengatakan pada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Umar, ia katanya qad araf nazal kal yaum wal makan alladhi nazala fih. Ia tan ambo kena hari tu. Ambo kena tempat tu. Hak turun di atas ayat. Ialah Nabi duduk di pada Arafah. Allah hari Jumaat. Cuba tengok tu deh. Oleh tu, di atas hari di antara Arafah sangat begitu, di antaranya lebih, maka usahalah esok hari semungkin-mungkin buat ibadat seboleh-boleh. Sedekah, dia mengebuka puasa sunat. Bolehlah buat baca Quran. Esok hari yang lebih, kita pisah usaha menghidupkan esok hari. Sebenarnya saya nak seru pada semua kaum bapa dan ibu, semungkin-mungkin esok hari ni usahalah. Sabit ada sih mak Allah tak soyak siapa lah. Dia telefon mari. Dia kata babo, saya ni nak bantu untuk buka puasa esok dah. Dia pun duit masuk tengok. Dia kata lebih. Kerana tak ada dah setelah esok hari lebih, usahalah di antara kita ni hidupkan esok hari dengan bagai-bagai ibadat. Sedekah ko, kuya buka puasa sunat ko, ataupun orang panggil apa berdoa ko, baca Quran ko, katakanlah hak mana jadi kebaikan untuk ambil lebih hari yang Nabi kita sudah begitu menyaksikan. Dan satu lagi pula datang pada hadis Nabi ta khairud du'a yaumi Arafah.
sebaik berdoa ialah hari Arafah. Mana doa hari Arafah. Dengan mana? Kalau kita berdoa hari Arafah dapat pahala besar. Doa hari Arafah Tuhan tak tolak. Ni mata kelebihan. Anak berdoa ke apa minta esok. Anak kita uzur tak berjuruh, kita minta berjuruh. Nak lepas daripada bala nyakit di antara corona, virus corona, kita minta esok. Sebelum tak sejawi tak apa. Ya Allah, minta dengan berkatlah hari Arafah ni jauhlah amba keluarga, amba ahli jiran, amba khususnya umat Islam belaka daripada di antara penyakit, virus penyakit corona semua bala-bala. Minta tu teriak menangis, nak tak ada apa. Dan kita nak baca gapo sebelum-boleh mulai esok. Nabi kata wa khairuma. Apa Nabi katanya? Wa khairuma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Sebaik-baik berkata aku kata sendiri dan Nabi dulu kata baca ni. Sebelum mungkin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ni. Nabi tanya tak ada khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Sebaik-baik benda hak aku kata dak orang nabi-nabi dulu pada aku, Nabi Adam, Nabi Idris seterusnya. Kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah seboleh-boleh mungkin baca ni. Itu dia hantar baca. Oleh tu cara dia hantar kita nak berdoa. Supaya tak ni telah kita berdoa sebelum-boleh mungkin nak berdoa apa pun doa dah. Nak atas hari Arafah, hari yang sangat begitunya besar. Dan berdoa pun Tuhan menggalak so kita sebagai hamba-Nya berdoa. Pakatlah kita berdoa di antaranya sehari. Minta nak minta gapo sebelum mungkin minta lah teriak menangis esok. Lepas penyakit wabak, penyakit bala, penyakit gapo, penyakit taun dan anak kita tak berjuruh. Minta berdoa ya berjuruh, mintalah esok mudah-mudahan Allah Taala makbulkan apa yang diminta oleh kita. Khususnya kita kena ikhlas, kena bersih hati kita dengan Allah, cuci kita dengan Allah. Jangan itu ini. Kita teriak menang tak ada dah hari esok, hari lebih. Tu dia nah. Dan satu lagi pula pihak saya ni nak suruh pada kita semua sebagai di atas membuat pengingatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Nak minta kita semua ni kalau tidak ada keuzur ke apa pakat puasa esok hari Arafah. Kerana besar puasa esok hari ni. Bukan dia. Dan daripada hadis sahih riwayat udah Muslim, Nabi kata siyamu yaumi Arafah. Siyamu yaumi Arafah uhtusiba 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Rawahu Muslim. Nabi kata puasa hari Arafah dikira-kira atas Allah bahawa kifara Allah akan dosa setahun yang telah lalu dan setahun kemudian. Allah ternyata besar begitu lalu. Tak ada dah. Pas satu lagi pula. Tengok tak ada lagi weh. Ada pada hadis. Kalau tengok hadis ni banyak ada menyabit bab masalah puasa ni. Tu salah satu daripada hadis yang begitu di antaranya. Hadis yang lain ada lagi banyak di antaranya hadis. Tapi agak kata cukup satu hadis tu cukup bagi kita nak buat amal. Penting khususnya kita kita ambil agar persepatan esok hari kerana setahun sekali. Kita pakat menggalaklah kita, anak cucu kita ada puasa tu lah. Puasa lah esok hari Arafah. Oleh tu kalau ada dengar ni sebelum kita pakat niat berlaku. Pakat niat nawaitu sawma. Nawaitu sawma yaumi Arafata lillahi ta'ala. Saja aku puasa hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh kita niat balas tu. Ataupun nawaitu sawma ghadin an ada'i sunnati. Nawaitu sawma ghadin an ada'i sunnati yaumi Arafah. Aku puasa sehari kerana menunai
hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Bila niat berlaku ataupun niat betul-betul kau saja kau puasa sehari sunat Arafah kerana Allah Ta'ala. Kalau bagi orang yang ada qada-qada, bagi orang ada tak habis lagi, kita kapuh kedua. Kapuhnya aku puasa qada Ramadan serta sunat hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Sudah? Oleh itu agak kata malam ni cukup sekadar itulah. InsyaAllah kalau ada kemudahan malam esok saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan bab gerbang dan hari raya Adha. Dan sedikit lagi di antara saya nak sentuh untuk mengingat esok hari subuh. Mula daripada subuh esok bolehlah kita takbir muqayyad. Ia berkaitan dengan raya ni ada dua. Takbir muqayyad, takbir mursal. Takbir muqayyad mana takbir dengan ikatan yang khusus, iaitulah raya haji. Adapun raya fitrah tak ada takbir muqayyad, takbir mursal saja ya. Apa takbir mursal? Takbir yang dilepas tak ada ikat dengan apa-apa. Mula daripada jatuh matahari, nampak anak bulan Syawal. Supaya kita ni kan mula daripada esok jatuh matahari, malam raya tu jatuh matahari buka puasa Arafah esok, kebih musafaka teimi maya raya ni masuk ke masjid. Takbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata 3 kali. Adapun kita esok lain daripada orang haji, sunat subuh esok dah. Lepas kita semaya subuh wirid posiat, kita kebir dah. Habis takbir muqayyad, tengok siapa ke asal hari tasyrik yang 3 ni. Mulai esok. Ada takbir di antara mursal, mula jatuh matahari, kita buka puasa Arafah esok, kebir sepakat bayar raya esok. Lepas pada tu tiap lepas maya sunat, lepas maya fardu, lepas maya sunat kebir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Esok lepas subuh baca lah. Saya nak menggalak kepada semua duduk dengan saya ni, lepas subuh esok selalu dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kata 3 kali. Sudah kata 3 kali, tambah Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah. Semaya zuhur, pamaya zuhur wisalat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi hadap wiri saya telah baca subhanallah kan sudah juga. Kabir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabir. Tak ke betina jatuh.
Hanya saya nak pesan kepada semua, lebih khususnya orang pemuda-pemuda pada roh bedi. Tak usahlah kaca hidup di antara bunga api. Bukan api hak majusi. Minta orang tua-tua, lagi-lagi atik gak kawan anak muda-muda lah. Nah, tak pasal duk bedi apa, duk puja di antara kapi majusi tu. Kerana puja api, asal kapi hak majusi duk puja api. Kerana bedi bunga api kata. Seboleh-boleh ke pakai kabeh kalau lepas buka puasa Arafah esok malam tu gas pikal sejid tu pakai takbir. Seboleh-bolehnya pakai takbir pun muda-muda duk sejid pakai takbir tu dia siapa cerok. Anak balas tu tak serap bedih pada cukup dah. Lagi puja apa hak orang lain. Dak itu kan besar apa walaupun tak ada puja pun setengah-setengah tu orang buat kerana di antara labu adat. Kita tak salah oleh tu usahalah esok kita pakai puasa hari Arafah dan menggalak pula kepada buat kebaikan apa saja pun buatlah. Sedekah ke, jamu buka puasa ke, seboleh-boleh mungkinnya. Lepas tu setiap-tiap lepas semaya waktu ke semaya sunat ke takbir lah seperti mana nak sebut tadi. Supaya ambil sepenuh hadis, sepenuh baik dengan hadis. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Dan satu lagi pula bila tiba malam raya haji sunat kita tahniah orang panggil sedang kuamindi. Emo kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Wi salam kat sang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ana tu. Selamat ayam azhar dah batin taqabbalallahu minna wa minkum. Gila dah tu. Atau suka datang maaf zahir dah batin. Biasanya ibu bapa kita maaf. Bini dengan tak laki, tak laki dengan bini, anak dengan ibu bapa. Cucu dengan tok. Telefon tak apa tak ada klik. Assalamualaikum. Gitu-gitu aja. Waalaikumsalam. Selamat raya ibu, maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Cukup dah. Tu dia panggil sunat tahniah dia panggil. Maksudnya kata sedang kuamindi. Seperti mana agama asing duk sedang kuamindi tak nak pimai itulah. Sewak di pimai. Kohai. Suka pahap keng-reng hidup kita. Yalah dah tu. Ni hak dia hidup molek kita tak nak hidup balah mana. Oleh tu saya nak menggalak pada semua hak duk dengar Facebook. Hak duk dengar live saya ni nak minta kita tahniah, sunat tahniah raya nah. Khususnya pertama sekali telefon pergi pada ibu bapa. Ibu duk mana sihat ke? Ya, selamat raya ibu, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa ibu berdoa atik kat ambo selamat dan sihat. Waktu besar sekali nah. Itu sebagainya cukup. Oleh tu mudah-mudahan saya minta berdoa kepada Allah, minta Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan memberi sihat dan memberi kesejahteraan dan memberi afiat kepada semua umat Islam, khususnya kepada orang ada ikut saya kat ibu dan bapa, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala curah rahmat dan rezeki yang banyak dan ilmu yang banyak dan iman yang teguh, dan minta menjauhilah daripada segala bala-bala dan segala fitnah-fitnah dan wabak-wabak, dan minta Allah taala mengkawalilah dan menjagalah daripada kita semua sebagai ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh daripada penyakit-penyakit yang gerebek sekarang. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu al ghafurur rahim.